ke surat 18 17 ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram thumma ila hadrati walidina wa li masyayikhina wa muallimina wa jami'il arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila musannif hadzal kitab Abu bin Hasbullah wa jalil musallin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi alkiram thumma ila hadrati walidina wa li masyayikhina wa muallimina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. قال مصنف رحمه الله تعالى kata syair ke surat 17 atas sekali. Jangan engkau tanya daripada seseorang dan pandang olehmu akan tolannya, kerana bahawasanya yang bertolan itu mengikut ia akan tolannya. Maka jika adalah ia yang mempunyai kejahatan, maka jauh olehmu sekiranya. Dan jika ia mempunyai kebaikan, maka bertolan olehmu engkau dapat petunjuknya. Jadi dalam berkawan, jangan tanya dulu, jangan minta pandangan dulu, tengok siapa kawan dia. Kalau kawan dia kawan dengan orang yang melakukan kejahatan, jauhi dia. Tapi kalau dia berkawan dengan kawan yang melakukan kebaikan, maka kata ulama, bertolanlah engkau dengan dia. Nescaya kita dapat petunjuk kepada arah kebaikan. Sebab ulama dia pun sebut juga, ulama sebut dalam seseorang yang hendak berjalan ataupun menuju kepada Allah, 5 syara'id, 5 syarat mesti ada. Yang pertama kata dia iaitu taubat. Seseorang yang nak kembali kepada Allah, dia kena bersihkan diri. Sebab nur tidak boleh masuk di dalam bekas yang kotor. Cahaya kebaikan tak boleh masuk pada bekas yang kotor. Baik itu ulama sebut dalam perjalanan ilmu, dalam perjalanan amal, hati yang kotor tak boleh masuk nur. Dia macam gelas. Gelas ni, dia kalau kotor, dia masuk air apa, dia jadi kotor. Masuklah air sedap apa pun, dia tetap jadi bersihkan bekas dulu. Maka kata ulama, hati ni bekas yang menerima segala cahaya. Jadi taubat dulu, bersihkan dulu zahir batin. Zahir dengan dosa zahir, dosa batin. Orang selalu taubat dengan dosa zahir. Orang selalu ingat, dulu aku tak semayang, dulu aku buka aurat, dulu aku riba. Tapi orang tak ingat, orang lupa, dulu aku mengumpat, dulu aku hasad, dulu aku tidak amanah pada harta keluarga,
ya, faraid dan sebagainya. Dulu aku putus silaturahim, dulu aku sombong, dulu aku ujub. Yang ni orang tak nampak. Ya. Sebab itu kenapa kadang-kadang orang bertanya, saya dah taubat, dah taubat daripada tinggal semayang, tinggal puasa, taubat daripada buka aurat, tapi masih ada dosa yang kita lupakan. Nah, kita tak bertaubat sebab sombong, tak bertaubat sebab hasad, tak menangis sebab ujub, herankan diri, rasa diri itu baik. Tapi kita taubat dengan meninggalkan solat. Jadi kita taubat pada zahir batin, pada dosa zahir, tetapi kita lupa taubat pada dosa batin. Siapa yang dah akil balik, maka dosa dia tanggung sendiri. Mak ayah dah tak tanggung. Macam kamu dah akil balik contohnya, dosa itu tertanggung atas kamu. Kamu tinggal salat, yang tu dosa zahir. Tapi kalau kamu ujub, kamu sombong, kamu hasad, kamu dengki dengan orang lain, ini perkara-perkara ni yang diharamkan di dalam Islam. Dosa-dosa yang batin, buruk sangka. Jadi benda-benda ni, benda yang dilarang, dan hukum dia adalah dan kita tak menyesal pun, dan kita tak nak bertaubat dalam dosa yang batin. Jadi ada dosa-dosa yang kita terlepas pandang. Kedua, orang yang nak menuju kepada Allah, syarat yang kedua, kena ada kenderaan yang baik. Apa kenderaan yang baik? Kereta besar ke? Kereta BMW ke? Kereta Mercedes ke? Bukan. Kenderaan yang baik untuk menuju kepada Allah adalah himmah yang tinggi, kemahuan yang tinggi. Sebab nak menuju kepada Allah ini susah. Dia kena ada kemahuan yang tinggi, keinginan yang tinggi. Tetapi kita kadang-kadang, kita ni tadi tukar. Dalam urusan dunia, kita himmah kita tinggi, kemahuan kita tinggi, kehendak kita tinggi. Kita boleh jaga malam dengan sebab keduniaan. Tetapi dalam akhirat, dalam nak jadi orang baik, nak jadi insan baik, kita tak mahu ada himmah yang tinggi. Alasan kita apa? Iman lemah. Sampai bila kita nak pakai alasan tu? Alasan tu daripada puluhan tahun dulu, sampai bila nak pakai alasan saya lemah? Kenapa dengan dunia kita tak lemah? Kenapa dengan kita cari harta kita tak lemah? Kita boleh usaha, berusaha. Kalau kita tengok orang marah pun sekarang ni dengan sebab harta, bukan sebab tak boleh bangun tahajud, bukan sebab tak boleh baca Quran, bukan sebab tak boleh zikrullah, bukan sebab tak boleh berbuat ibadat, tetapi orang tetap marah dengan keduniaan. Orang akan bising dengan perkara keduniaan. Orang akan bercakap tentang perkara keduniaan, tetapi tak ada siapa pun katalah ruginya. Kita tak boleh tahajud, kita tak boleh zikrullah, kita tak boleh salawat, kita tak ada siapa pun yang mengatakan yang berbunyi marah bahawa ia satu kerugian. Dia satu kerugian. Rugilah. Sebab masa dah terlalu pendek, zaman dah terlalu hampir untuk dimusnahkan oleh Allah. Baik. Yang ketiga, apa kata ulama? Nak dekat dengan Allah, nak menuju dengan Allah, kena ada senjata yang tajam. Apa senjata yang tajam? Maka kata ulama, senjata yang tajam itu adalah zikir yang khusus. Ada satu zikir khusus yang kita amalkan. Dia jadi senjata. Ada satu amalan khususi yang kita amalkan untuk menjadi senjata, kekuatan. Dan yang keempat, kata ulama, kerana ada sahabat yang baik.
Sahabat yang boleh pimpin kita ke arah kebaikan, yang boleh sama-sama kita jadi orang baik. Ya. Ini kata ulama. Jadi sahabat ni penting. Dan yang kelimanya, ada guru yang menunjukkan kita ke arah kebaikan, menuju kepada Allah, zahir dan batin. Yang pimpin zahir kita, yang pimpin batin kita. Zahir kita dipimpin, batin kita dipimpin. Sebab kedua-duanya nak menuju kepada Allah. Baik. Maksudnya, apabila engkau hendak mengetahui kelakuan seseorang, adakah ia saleh atau jahat, maka jangan bertanya kamu demikian itu. Hanya pandangan olehmu kepada tolan. Nak tahu diri seseorang, tengok kawan dia, kata ulama. Ya. Dan sayangnya, siapa yang dia sayang? Apa yang dia sayang? Nak tengok. Mudah zaman sekarang tengok apa yang dia cakap. Kalau kita duduk dengan seseorang, dia suka cakap apa? Tengok perkataan dia. Perkataan dia ni suka besarkan diri, lari. Perkataan dia cuma cerita hal dunia je, lari. Dia ni tak boleh bawa aku menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dari mula kita jumpa sampai akhir, ceritanya tidak ada cerita akhirat langsung. Semuanya cerita dunia. Bukan tak boleh cerita dunia, tetapi jangan jadikan seluruh masa kita dengan keduniaan. Ada juga kita bercakap tentang akhirat. Kita orang awam, lalu kita cakap apa? Kita orang awam, kita bukan ulama. Jadi takkan nak cerita hal akhirat saja. Tak salah. Dunia yang bawa kepada akhirat tidak salah. Tetapi jangan sampai kita ditipu dengan dunia seumur hidup. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Cuba tengok surah At-Takatsur. Apa yang Allah cakap? Alhaakumut takatsur. Silakanlah orang yang sibuk dengan keduniaan, dengan kemuliaan dunia, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah dia dibawa ke kubur. Daripada lahir sampai nak mati, urusannya cuma urusan dunia. Dunia tak salah, tapi jangan ditipu dengan keduniaan. Sebab Allah sebut macam tu dalam Quran. Dan dalam ayat apa? Wa mal hayatad dunya, dan tidaklah kehidupan ini illa mata'ul ghurur. Tak ada kehidupan dunia ni melainkan harta benda yang menipu daya. Itu orang tak akan pernah cukup dengan keduniaan ni, orang tak pernah cukup. Tetapi orang cukup dengan akhirat. Itu kadang ada perkataan dengan akhirat, dengan agama ni, jangan banyak-banyak, nanti gila. Kalau zikir jangan banyak-banyak, nanti gila. Tapi kalau dengan dunia, tak apa banyak-banyak, walaupun nanti gila. Gila dunia tak apa, jangan gila akhirat. Orang kata, kan selalu cakap macam tu. Dengan agama jangan banyak-banyak sangat, jangan terlampau sangat, nanti gila. Tak ada orang cakap pula, dengan dunia jangan melampau-lampau sangat, nanti gila. Tak ada. Perkataan tu tak keluar. Sebab itu kata ulama, orang menoleh ke belakang, sibuk dengan dunia, walhal dunia itu di belakang. Kita akan tinggalkan dunia, tetapi kita membelakangkan akhirat, walhal akhirat itu di hadapan. Baik.
hingga engkau dapat tahulah akan kelakuannya. Apa kelakuannya? Kerana bahawasanya seseorang yang berkawan itu mengikut ia akan tolannya pada sekalian kelakuannya. Siapa yang kita kawan, kita akan terpengaruh dengan kelakuan dia. Ya. Jadi kalau kawan kita ni, ya, macam ni perangai dia, kita akan ikut dia. Kita akan ikut perangai itu, ya. Dan perbuatannya, ya. Lepas itu sampaikan ada hadis tentang kiamat. Besok akhir zaman, Nabi kata apa? Anak-anak ni dia akan jauh dengan mak ayah. Tapi dia akan rapat dengan kawan-kawan. Dia akan mengadu hal dengan kawan dia, dia akan bercerita hal dengan kawan dia, tetapi dia jauh dengan mak ayah dia. Ya. Dia mula jauh. Ya. Ini salah satu tanda qiyamah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah kamu pelihara benda-benda tu. Jaga benda-benda tu. Kalau nak berkawan, cari kawan yang boleh pimpin kamu menjadi anak yang saleh. Sebenarnya tak rugi jadi orang saleh. Habuan orang saleh ini, masya-Allah. Habuan orang baik ini, masya-Allah. Ya. Maka apabila nyatalah bagi engkau bahawasanya seseorang itu mempunyai kejahatan dan kekejian, maka jauh olehmu akan dia daripada diri engkau. Nampak benda ni keji pada agama, jauh. Apa pun zaman sekarang ni tengok, rasa ni tak boleh, jauhkan, supaya kita selamat. Dengan sekira-kira dahulu daripada bahawa memberi bekas oleh kejahatan pada zat engkau dan amalan engkau. Sampaikan kalau kita tak jauh ni akan memberi kesan kepada diri kita dan amalan kita. Sebab itu sampaikan agama kamu. Tak tahu. Jadi sebab itu selamatkan agama kamu. Kenapa nak selamatkan agama? Kenapa tak boleh ikut majoriti? Majoriti ni dalam dunia. Sebab besok di syurga minoriti. Yang majoriti di akhirat neraka Allah. Yang duduk dalam jannah Allah minoriti. Sikit. Tahu minoriti apa dia? Sikit. Jadi sebab itu Nabi kata jangan ikut. Jangan ikut hadis tentang ghuraba itu. Ghuraba sampai ditanya oleh sahabat, apa itu ghuraba ya Rasulullah? Iaitu orang yang baik dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Mana orang yang melanggar perintah Allah sampai akhir lebih banyak daripada orang yang mempertahankan agama Allah jadi orang baik. Nabi selalu sebut benda sama. Nak pakai motor. Saya teringin nak pakai motor. Dalam dunia pakai motor macam mana pun tetap aksiden. Akhirat kalau naik burak aksiden tak? Ada dengar hadis tak? Orang naik burak aksiden. Ada tak? Nabi kata besok di sana burak ni laju macam kilat dan berlakunya aksiden. Ada tak? Mana ada? Tapi keinginan kita tak salah, pakailah. Ada rezeki, ada ketentuan Allah, pakai, tak salah. Tapi jangan keinginan dunia itu melebihi sehingga kita meninggalkan akhirat. Jangan kita nak keinginan dunia sehingga kan kita korbankan akhirat kita. Yang tu Islam tak bagi. Kita korbankan agama, kita korbankan akhirat kita. Tak salah, pakailah apa pun nak pakai. Tapi jangan korbankan akhirat.
Dan jika tanya bagi engkau bahawanya seseorang itu mempunyai kebaikan dan kebajikan, maka bertolak olehmu akan dia. Dan berkawanlah supaya dapat petunjukkan dengan dia. Supaya bila kita berkawan dengan orang yang saleh, kawan yang saleh, kita dapat petunjuk kepada jalan Allah. Kerana bahawasanya bertolak dan berkawan itu sangat-sangat memberi bekas. Maka memberi bekas engkau oleh bekasan amalannya. Tengok dia punya amalan. Bila dia orang baik, amalan jadi baik. Kita terikut untuk jadi baik. Tapi kalau kita duduk di kalangan suasana yang tidak baik, lama-lama kita akan terikut jadi tidak baik. Lepas itu kata ulama, dia sebut tentang bagaimana kaifiat untuk jadi baik. Kaifiat nak jadi baik ni kalam ulama. Satu, dia kata apa? Taubat tak tinggal. Taubat mesti ada. Satu, taubat. Dua, kena ada ilmu. Ilmu aja pun tak cukup. Tiga, kena ada sahabat yang baik. Sahabat yang baik juga tak cukup. Kena ada yang keempat. Apa dia? Bi'ah salihah. Suasana yang baik. Keadaan suasana ni dia mempengaruhi kita. Itu orang dia pergi Mekah, pergi Madinah jadi baik. Pergi Mekah, pergi Madinah jadi orang baik. Sebab suasana orang berbuat baik. Dia balik daripada umrah dan Mekah, dia jadi tak baik lagi. Dekat sana nak mengumpat takut, tak boleh, sini Mekah. Dia balik Malaysia, kat Malaysia tak apa, boleh mengumpat balik, boleh buka aurat balik, boleh buat jahat balik. Itu yang Nabi selalu sebut. Suasana yang baik ini mempengaruhi kita untuk jadi baik. Tapi pesan, Nabi selalu pesan, kena siqah, kuatkan hati supaya istiqamah pada tempat yang baik. Walaupun kita nak pergi ke mana sekalipun, tapi carilah tempat yang boleh mempertahankan agama kita. Jangan sampai kita hilang. Itu di antara perkara, salah satu perkara daripada tanda kebencian Allah. Bila kebaikan yang biasa kita buat dicabut oleh Allah. Kita biasa buat, tapi bila sampai kita keluar daripada tempat yang baik, suasana yang baik, kebaikan-kebaikan yang kita dah amalkan bertahun-tahun hilang. Kamu kalau kat luar nak pakai serban tak boleh kan? Macam mana? Adam boleh tak? Boleh. Jalan KL pakai serban boleh. Mana boleh? Malulah. Makwa nampak alim ni, ahli syurga ni kan. Dah malu kan? Mana dia? Boleh dia? Tak boleh dah. Masuk kereta je kopiah dah hilang. Nampak? Itu belum baru masuk kereta, belum masuk mall lagi. Sebab apa? Sebab majoriti semua orang tak pakai kopiah. Jadi kita terikut tak pakai kopiah. Kata kita pergi umrah, majoriti semua orang pakai jubah. Jadi kita semua pakai jubah. Jadi kita terikut-ikut. Jadi ini penting sahabat yang baik. Tak salah tak pakai kopiah. Sebab pakai kopiah ni sunnah. Sunnah pakai kopiah. Tapi guru Abi cakap apa? Kalau kamu pakai kopiah, maka kopiah ini menjadi asbab alat untuk kamu selamat dari buat maksiat.
Nak selamat lagi pakai serban. Macam kalau pakai serban nak tengok wayang berani tak? Pakai serban beli tiket wayang dekat mall. Boleh? Saya nak tengok yang pukul 9.30 berani? Malu kan? Perasaan malu ada serban kan? Jadi asbab kita tak kuat. Bagaimana aku nak selamat daripada benda jahat? Kalau kita dah kuat tak apa. Kita kuat tak apa. Jadi ulama-ulama dulu ulama yang hebat. Baik. Kemudian apa lagi? Kerana bahawasanya bertolan dan berkawan itu sangat memberi bekas, dan memberi bekaslah pada engkau oleh bekasan amalannya dan sekalian manfaatnya. Membaca aku akan syair, iaitu apa dia? Jangan engkau bertolan akan yang pemalas pada sekalian kelakuannya. Jangan cari kawan yang pemalas. Mau malas. Beberapa banyak yang baik jadi jahat dengan jahat yang lain. Mesra yang bodoh kepada yang cerdik itu bersegera. Seperti bara api yang dihantar ke dalam habu, maka segera matinya. Kalau kita pandai, jadi bodoh kita. Sebab kawan orang malas. Kalau kita orang berjaya, kawan orang malas, jadi gagal kita. Kawan orang malas. Semua malas. Dunia malas, akhirat malas. Ada orang malas. Makan pun sampai nak suruh hantar kat bilik. Saya pelajar lama. Pelajar lama. Saya pelajar lama, kamu pelajar baru, kamu kena khidmat dengan saya. Itu bukan khidmat nama dia. Itu sombong nama dia. Maksudnya cari-cari kawan. Dekat madrasah ni tak payah cari, jadikan diri sebagai kawan yang baik. Jadikan diri sebagai kawan yang baik. Macam bok baik ni. Kawan baik. Kami nak senang. Pahala dibagi, dia masak di dapur. Bok. Memasakkan makanan untuk ahli ilmi, orang mengaji, orang semayang. Besar pahala. Kat dalam dunia ni, orang tak nampak kan? Tapi syaratnya syarat apa? Ikhlas. Kedua, jangan sombong. Aku pahala banyak. Jangan pahala tu jadi hilang. Kita bagi makan, kita masakkan orang makan. Allah, orang bagi makan, orang yang memasakkan untuk orang makan, masya-Allah. Semua jariah. Semua. Jikalah satu hari salah seorang daripada kamu diangkat oleh Allah menjadi orang yang melakukan kerja agama, dia dapat, Bok dapat. Sebab dia masak. Orang ingat masak tak ada apa. Jangan. Dia masak. Kau orang satu hari kau akan katakanlah, Allah takdirkan kau mengajar Quran kat mana-mana, kan? Selama mana kau mengajar Al-Quran, dia dapat. Dia kerja dia masak. Jadi rugi jadi tukang masak apa? Tolong masak rugi tak? Tak rugi. Sebab apa? Allah tak bagi aku mengajar, tapi Allah bagi aku berkhidmat.
Ni guru Abi dulu dia kata jangan pandang remeh pada kebajikan yang kecil. Kata buang sampah sekali. Nampak sampah itu bang. Ini menjadi hujah kita di akhir. Dunia memanglah tak ada apa-apa, tak nampak. Tapi besok bila mati, senang. Maksudnya jangan engkau bertolak dan berkawan akan yang pemalas dan sekalian kelakuannya dan sekalian waktu-waktunya. Kerana beberapa banyak daripada orang yang baik jadi fasad, orang baik jadi binasa, dan jahat dengan sebab fasad dan jahat orang yang lain. Bila dengan ilmu malas, dengan akhirat, biasanya orang dengan ilmu dan dengan akhirat malas, tetapi dengan dunia tak pernah malas. Kan ada orang malas dengan dunia, jaranglah. Ada tapi jarang malas dengan dunia. Tapi banyaknya orang akan malas dengan akhirat. Dan jahat itu memberi bekas pada wujudnya dengan sebab berkawan. Maka mempasit ia akan dia. Lagi pula mesra bodoh orang yang bodoh kepada seseorang yang pandai, lagi yang berakal, dan cerdik itu. Bersegera sangat seperti bersegera mati bara api yang dihantar kepada batin habu, dengan makna bahawasanya seperti bahawa segera bara api jadi arang apabila dihantar ke dalam habu. Ada bara api tapi campak dekat abu, tak jadi apa-apa. Tak membakarlah, tak beri manfaat. Kita bila orang yang pandai cerdik kawan dengan orang malas, kita jadi malas. Fitrah dia macam tu. Fitrah dia bila nak jadi jahat senang, nak jadi baik orang yang dah baik puluhan tahun mudah untuk jadi jahat. Tapi orang yang jahat puluhan tahun susah untuk jadi baik. Senang aja nak jadi jahat, senang. Tapi nak jadi baik susah. Itu yang habis sebut. Sebab neraka tu banyak orang yang di dalamnya, dan syurga itu sikit orang yang di dalamnya. Jadi cari yang sedikit. Kenapa perlu cari yang sedikit? Memang perintah dari Nabi. Mana perintah dari Nabi? Hadis yang habis selalu baca. Bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang sedikit. Biar orang lain tak mau, kita berusaha. Orang lain tak mau jadi kelompok yang sedikit, kita berusaha menjadi orang yang sedikit. Tak apalah orang lain tak mau, tak apa. Sebab kita bukan nak bersama manusia, tetapi kita nak besok bersama, kita nak bersama Allah. Kita bukan nak redha manusia, kita nak redha Allah. Kita bukan nak kasih manusia yang ada batas, tetapi kita nak kasih sayang Allah. Maka demikian juga bersegera jadi bodoh orang yang cerdik. Apabila bertolan, ia akan yang bodoh dengan sebab berkawan yang sangat memberi bekas itu. Dan bersabda Nabi SAW, kullu maulid yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yahuda yuhawadanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Bermula tiap-tiap anak itu diperanakkan atas kejadian Islam, melainkan budak-budak ni bila lahir ikut fitrah.
Lepas itu kita masa lahir semua orang sayang kita. Semua orang sayang kita. Semua orang nak cium kita. Sebab bau bayi ni, anak yang kecil ni sedap. Semua orang sayang, semua orang cium. Bila dah besar macam ni, semua orang dah mula ada tak suka itu. Sebab apa? Sebab kita dah mula melawan Allah. Kita dah mula melawan Allah. Lepas itu tubuh orang yang tidak ada dosa ni wangi. Dan mereka disayangi. Orang semua sayang. Nabi Muhammad semua orang sayang. Ikut fitrah. Sebab Nabi kata, bayi yang baru lahir, dia mengikut fitrah. Baik. Ibu bapanya menarik keduanya akan dia kepada agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Majusi. Siapa yang dorongan kita? Siapa yang bentuk kita? Mak ayah kita. Nak menghala ke mana? Menghala ke Islam atau tidak? Maka sabitlah dengan ini hadis bahawasanya bertolan dan berkawan itu memberi bekas. Kerana jikalau tidak begitu, nescaya sekalian manusia ini baik semuanya. Jadi kalau semua orang ikut Islam, dididik dengan Islam, dicorak dengan Islam, semua baik. Kalau semua baik, tak ada orang jahat. Ada orang jahat. Sebab untuk melalui kebaikan ni pasti ada fitnah. Fitnah ni nama uji. Sebab kita duduk dalam alam uji, alam ujian. Alam dunia dipanggil alam fitnah, alam ujian keimanan. Itu sekarang kalau kita tengok Allah, yang semalam Abi cakap, Abi tengok satu video seorang perempuan yang mengaku dia tolak salat itu sendiri. Sehingga perkataan yang menyatakan apa dia? Sekarang orang tahun 2021 mana ada solat? Saya tak solat, saya tak suka solat. Nampak? Tapi orang ada duit. Orang ada duit. Bukan Nabi nak cerita tentang peribadi itu. Tapi apa yang Nabi nak ceritakan, yang Nabi SAW sebut dalam hadis hampir kiamat. Ramai orang akan meninggalkan salat. Jadi asbab ni macam-macam. Orang akan tinggalkan solat sebab kesibukan dunia. Orang akan tinggalkan solat sebab sakit. Tengok berapa ramai orang yang sakit di hospital yang tak semayang. Ramai orang. Kalau dalam satu hospital, berapa ramai orang yang sakit tapi tak semayang. Mereka tak semayang, tak nak semayang. Nampak? Sebab sakit, mereka tak salat. Sebab mereka rasa dengan tak solat ini aku kaya. Dengan aku tak jaga agama Allah, aku kaya. Sebab itu ada nikmat yang Allah bagi, tetapi bertambah jauh dengan Allah sehingga dicabut iman dan Islam. Maka nikmat ini dinamakan istidraj, kemurkaan. Semakin ia dapat nikmat, semakin ia dijauhkan oleh Allah. Ini yang kita takut. Sebab benda ni kita tak sedar. Kita tak sedar. Ni jaga-jaga. Lepas itu antara yang amalan lepas maghrib dan lepas subuh kita baca apa? Menolak istidraj. Apa dia? Apa dia? Tak hafal lah tu. Allahumma inni a'udhu bika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udhu bika minal makri wal istidraj.
Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Nampak mana sikit ni? Hari-hari kita minta nikmat, nikmat yang Allah bagi, tetapi bukan dengan istidraj. Kita jadi jauh dengan Allah, jauh dengan Allah. Ni dia takut. Makin jauh, makin jadi jahat. Zahirnya jahat, batinnya jahat. Cakap mula sombong dan sebagainya. Semuanya kerana kejadian dan perangai yang menjadikan Allah Ta'ala akan manusia. Atasnya itu sejahtera daripada fasad dan cilaka. Kalau kita dapat kawan yang baik, semua orang jadi baik, alhamdulillah. Baik itu ingat masa zaman Khulafa Rasyidin Umar bin Al-Aziz, bumi ni jadi subur berkat semua orang baik. Semua orang baik. Katakan serigala ni boleh duduk tepi kambing, tak makan kambing. Punya berkat bumi tu. Betul, selalu cakap kembali kepada Allah. Berusaha. Kamu, umur kamu makin lama makin meningkat tau. Bukan makin lama makin kecil tak. Makin lama makin naik. Yang duduk sini daripada tak berjanggut dah ada janggut. Imam dah ada misai. Apa ni dah ada janggut. Daripada tak ada janggut dah ada janggut, yang tak ada misai dah tumbuh misai. Maknanya kita dah mula makin berumur. Makin berumur. Makin naik. Tapi kita tak tahu center point kita di mana. Center point kita. Maksud Nabi kata center point apa? Mati. Mati kita kat mana? Ada orang yang mati 60 tahun. Ada orang yang mati umur 25 tahun. Ada orang yang mati umur 30 tahun. Kita tengok kawan-kawan kamu, ex-student kita. Berapa ramai yang mati aksiden? Muda ke tua? Abi nak tanya. Kawan-kawan kamu yang pernah sekolah di sini, yang aksiden meninggal, dalam tahun ni, berapa orang? Ada 2 orang, 3 orang. Jadi bukan asbab motor ni tidak, tetapi fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tak tahu di mana center point kita. Jadi asbab kematiannya, ada orang yang asbabnya motor, ada orang yang asbabnya penyakit, ada orang yang asbabnya bagian-bagian. Jadi asasnya ialah di mana titik akhir kita. Yang ni Habib minta kamu fikir. Kalau kamu sentiasa berfikir, ketika itulah kamu masuk di dalam hadis yang Nabi sebut, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang ada akal, dia sentiasa akan jadikan diri dia orang baik. Ini kesimpulan daripada mandana nafsahu ni. Mana dia lawan diri dia. Dan wa amila lima ba'dal maut, dan dia bersiap sedia untuk saat kematian dia. Sebab semua orang tak tahu di mana kita punya center point, tempat berhenti. Ada orang tempat berhentinya umur 50, 60. Dan kalau tengok pada zaman ini, zaman kita ni, pandemik ini, COVID-19 ni, dah tak tahu. Budak umur 10 tahun, budak umur belasan tahun, center point tu dia ambil, tak tahu di mana. Itu yang Abi kata, bila kita bertemu dengan center pointnya, dalam keadaan kita berada dalam keadaan yang baik, beramal yang baik, duduk dalam suasana yang baik, kita berharap dengan Allah, mudah-mudahan kita berhenti di titik akhir kita sebagai orang baik. Bila baik, kat sana pun dapat baik. Kat
kat sana pun dapat baik. Alhamdulillah. Baik. Dikatakan pada hikmah dengan lughah Farsiah, kemudian diterjemah kepada lughah Arabiah, kepada lughah Melayu. Ini kalam hikmah. Asalnya lughah Farsi, terjemah pada Arab, terjemah pada Melayu. Kita baca ni. Bahawasanya tolan yang jahat itu terlebih jahat daripada ular yang jahat. Kawan yang jahat ni lebih jahat daripada ular. Aku bersumpah dengan sebenar zat Allah Ta'ala yang namanya Samad dan maha sucinya, tolan yang jahat itu mendatangkan engkau kepada pihak neraka jahim. Kawan yang jahat, dia akan bawa kita kepada neraka Allah. Ambil olehmu akan tolan yang baik, nescaya engkau dapat dengan sebab syurga naim. Cari kawan baik, nanti menjadi asbab untuk kita masuk dalam syurga maksudnya terang, tiada berhajat kepada mensyarah lagi, dan dikatakan pula syair. Apa dia? Habis syair ni, habis berhenti. Jika engkau kehendak akan ilmu daripada ahlinya, atau yang memandang, mengkhabarkan daripada yang gaib-gaibnya, maka iktibar olehmu akan bumi dengan nama-namanya, dan iktibar olehmu akan tolan dengan tolannya. Wallahu alam. Sampai sini. Nanti besok baru kita baca maksud syair, dan malam besok baru kita masuk tentang fasal kali apa membesarkan ilmu dan ahli. Ya wallahu a'lam bissawab. Sampai sini, kita jumpa malam esok insya-Allah. Jadi apa yang Nabi nak pesan, itu sekali lagi pada akhir kuliah, beristihadlah, dan istiqamahlah dalam perkara kebaikan, dan mohon dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan hati-hati kita untuk berbuat kebaikan dan berada dalam suasana yang baik. Jadi minta Allah Ta'ala tak keluarkan kita. Ini perkara yang paling kita takut. Allah keluarkan kita, Allah cabut kita, Allah tarik kita. Yang kita takut, terdapat benda baik, tiba-tiba Allah tarik kita. Asbab tak susah. Asbab ni tak susah kalau Allah nak keluarkan kita. Kita kadang-kadang habis sendiri berfikir, kasih sayangnya Allah, Allah kutip kita, Allah ambil kita daripada tempat yang hina. Dulu kita jahat, lalu Allah letak kita kepada tempat yang baik. Jangan sampai Allah ambil kita dari tempat yang baik dan dilemparkan semula kepada tempat kejahatan. Yang ni paling ambil takut. Dulu semua orang ada zaman silam. Zaman silam. Dia ambil, Allah kutip kita, dipindahkan kita daripada tempat jahat. Kita buat jahat, kita buat maksiat, lalu Allah letakkan kita pada tempat yang baik. Bersyukurlah. Jangan sampai Allah ambil kita balik dari tempat yang baik, lalu diletakkan kita semula kepada tempat kejahatan. Ni yang selalu Abi gesa-gesa. Ya Allah, Ya Allah. Kita selalu, apa salah? Atau selalu sebut nama. Selalu sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan berusaha jadi orang baik. Usaha buat baik. Usaha jadi orang baik. Sebab ini perintah Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Duduk tempat. Duduk tempat tu. Nescaya kamu tak rugi. Duduk tempat tu. Kalau kamu duduk tempat tu, jadi orang beriman, jaga akidah betul. Kemudian buat baik. Nak buat baik,
buat kerja agama. Apa buat kerja agama? Wa tawasau bil haq. Sampaikan kebenaran, buat kerja agama. Pertahankan agama. Tapi kalau tidak ada kesabaran, tak boleh. Dan sampaikan kepada kesabaran. Pesan-pesan dengan kesabaran. Sebab agama ni nak kena sabar, susah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, istiqamahkan kami atas jalan agama-Mu, istiqamahkan kami di dalam melaksanakan agama-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah dalam segala hal untuk beramal dengan agama-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hidupkan kami dalam kami beramal dengan agama-Mu, dan matikan kami tatkala kami masih lagi beramal dengan agama-Mu dan mempertahankan agama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Mujibas Syailin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kami mohon pelihara kami daripada segala wabak dan penyakit ya Arhamar Rahimin, khususnya penyakit COVID-19 ini ya Allah, dan juga penyakit yang besar-besar. Selamatkan juga kami, kedua-dua madrasah kami, dan keluarga kami dan orang yang mengenali kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kerana Engkau telah turunkan akan bilangan angka orang yang sakit di negara kami ya Allah. Ya Allah, hari ini 6,000 lebih ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, kurangkanlah lagi ya Allah, hilangkan terus ya Allah. Kami tak tahu apa yang dalam ilmu-Mu ya Arhamar Rahimin. Kami tak tahu apa dalam kehendak-Mu ya Allah, tapi kami mohon kepada Engkau ya Allah, kurangkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah, angkatkanlah ya Allah penyakit ini ya Arhamar Rahimin. Serta Engkau beri hidayah dan taufik atas sekalian hamba-hamba, khususnya di tempat kami dan negara kami ini ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.